pendidikan. Ia bukan sekedar ruang untuk menimba ilmu, tetapi satu perjalanan membentuk insan yang seimbang dan berakhlak. Video dokumenter ini membawa kita menyelami arti sebenar pendidikan dalam konteks negara kita, dan bagaimana ia dibina atas falsafah yang kukuh untuk melahirkan generasi yang berilmu dan berdaya saing. Falsafah pendidikan kebangsaan menjadi tunjang utama sistem pendidikan Malaysia. Ia menekankan pembangunan insan secara menyeluruh dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani dengan berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Matlamatnya jelas, yaitu melahirkan warga negara yang berpengetahuan, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan mampu menyumbang kepada masyarakat serta negara. Namun, falsafah ini tidak akan dapat direalisasikan tanpa tonggak utama pendidikan. Falsafah pendidikan guru menekankan peranan pendidik sebagai penyampai ilmu, pembimbing sasya, dan teladan yang membentuk generasi masa depan. Seorang guru bukan sekadar mengajar, tetapi menginspirasi dan juga membimbing murid untuk menjadi insan yang seimbang dan berbakti kepada bangsa. Melalui dokumenter ini, kita akan melihat bagaimana kedua-dua falsafah ini bergerak seiring untuk membentuk hala tujuh pendidikan negara dan meninggalkan kesan mendalam kepada generasi hari ini dan akan datang. Seterusnya, kita akan masuk ke sejarah perkembangan sistem pendidikan di Malaysia yang telah melalui berbagai fasa, dari era sebelum merdeka, selepas merdeka, hingga ke sistem pendidikan masa kini. Sebelum merdeka, sistem pendidikan sangat berpecah mengikut kaum. Di kampung-kampung, sekolah pondok menjadi pusat utama. Disinilah anak-anak belajar membaca Al-Quran, memahami hukum agama, dan membentuk akhlak. Pihak British pula memperkenalkan sekolah Melayu, sekolah vernakular Cina, dan Tamil, serta sekolah Inggris. Sekolah Melayu hanya menekankan asas membaca, menulis, dan mengira untuk melahirkan petani dan pekerja bawahan. Sekolah Cina dan Tamil mengekalkan bahasa dan budaya ibunda masing-masing. Sementara itu, sekolah Inggris terbuka terutamanya kepada golongan elit bandar, menjadi laluan ke pekerjaan tinggi dalam pentadbiran kolonial. Keadaan ini sangat mewujudkan jurang yang ketara antara kaum, sekaligus mengehatkan integrasi masyarakat. Lepas kemerdekaan pada tahun 1957, kerajaan menyadari pendidikan perlu menjadi teras perpaduan negara. Laporan Razak 1956 menjadi titik tolak yang penting. Bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar utama bagi memupuk semangat kebangsaan, manakala sukatan pelajaran diseragamkan untuk semua kaum. Kerajaan turut menumbuhkan sekolah kebangsaan, memperluas akses pendidikan hingga keluar bandar, serta menyediakan beasiswa dan bantuan untuk anak-anak yang kurang berkemampuan. Laporan Rahman Talib 1960 pula memberi penekanan kepada pendidikan menengah, latihan vokasional, dan peluang pendidikan yang lebih luas kepada semua rakyat.
Usaha-usaha ini berjaya menjadikan pendidikan sebagai wahana penyatuan dan mobility sosial, membolehkan ramai rakyat keluar dari kepompong kemiskinan. Hari ini, sistem pendidikan Malaysia terus berkembang dengan pelbagai pembaharuan. Kurikulum standard sekolah rendah dan kurikulum standard sekolah menengah diperkenalkan untuk melahirkan murid yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, tetapi juga berkemahiran berfikir kritis, kreatif, serta berakhlak mulia. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 menetapkan 6 aspirasi murid, yaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, bahasa, etika dan kerohanian, serta identiti nasional dan kepimpinan. Kini, pendidikan tidak lagi terikat kepada bilik darjah semata-mata. Melalui pembelajaran digital, TV pendidikan, serta platform e-pembelajaran, murid dapat belajar di mana-mana sahaja. Inisiatif ini penting bagi mempersiapkan generasi muda menghadapi cabaran globalisasi, revolusi industri 4.0, dan masa depan berasaskan teknologi. Yang pertama, Sekarang saya akan menjelaskan kaitan antara perkembangan sistem pendidikan di Malaysia dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Bagaimana perkembangan pendidikan serta dasar atau program yang dilakukan oleh KPM selaras dengan insan yang seimbang dari segi jeri, yaitu jasmani, emosi, rohani, dan intelek. aspek jasmani. Pendidikan jasmani dan sukan diberi tempat penting dalam sistem pendidikan negara kita. Murid diwajibkan mengambil subjek pendidikan jasmani dan kesihatan di sekolah, selain terlibat dalam sukan dan aktiviti luar bilik darjah. Program seperti Satu Murid Satu Sukan yang diperkenalkan oleh KPM menunjukkan komitmen kerajaan untuk memastikan setiap murid aktif secara fizikal, sihat tubuh badan, serta mampu mengamalkan gaya hidup yang sihat. Dari aspek intelek pula, sistem pendidikan Malaysia menekankan penguasaan ilmu pengetahuan melalui pelbagai pembaharuan kurikulum. Contohnya, pengenalan kurikulum baru sekolah rendah KBSR pada tahun 1983 dan kemudiannya kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM pada tahun 1989. Kedua-dua kurikulum ini bertujuan untuk melahirkan pelajar yang bukan sahaja mahir dalam aspek akademik, tetapi juga mampu berfikir secara kritis dan kreatif. Usaha ini diteruskan melalui kurikulum standar sekolah rendah KSSR dan kurikulum standar sekolah menengah KSSM yang menekankan kemahiran berfikir aras tinggi atau KEBAT. Selepas itu, dari aspek rohani, pendidikan agama dan moral menjadi teras utama dalam membina generasi yang berakhlak mulia. Subjek pendidikan Islam dan pendidikan moral diwajibkan di sekolah dengan tujuan membentuk nilai murni dan kepercayaan kepada Tuhan. Selain itu, program seperti Sekolah Agama Bantuan Kerajaan SABK dan pengukuhan pendidikan Islam dalam kurikulum memastikan generasi muda tidak hanya bijak, tetapi juga berpegang pada prinsip moral yang kukuh. Akhir sekali, dari aspek emosi, pendidikan di Malaysia turut menekankan pembinaan sasya dan kepimpinan. Aktiviti kokurikulum dan sukan diwajibkan di sekolah
agar pelajar bukan sahaja cemerlang dalam akademik, tetapi juga mampu membina keyakinan diri, kepimpinan, dan daya tahan. Contohnya, program rancangan integrasi murid untuk perpaduan RIMOP yang mengumpulkan murid dari berbagai latar belakang untuk menjalin persefahaman dan keharmonian. Begitu juga dengan aktiviti seperti debat, pidato, dan persatuan yang mendidik pelajar mengurus emosi serta berkomunikasi dengan baik. Sekarang kita masuk kepada isu dan cabaran pendidikan semasa. Bagi isu yang pertama adalah digitalisasi, di mana penggunaan teknologi dalam pendidikan kini menjadi sangat penting. Pendidikan perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi seperti pembelajaran dalam talian, namun ia juga membawa cabaran dalam memastikan semua pelajar mempunyai akses yang sama kepada teknologi. Pilihan antara alternatif bagi mengawal penularan wabak COVID-19 di kawasan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketat secara pentadbiran Temko. Namun, jalan penyelesaian segera perlu dicari pihak bertanggungjawab bagi memastikan liputan capaian internet pada tahap stabil. Tinjauan Esrawani di sekitar Pekan Kupang, Baling mendapati ibu bapa bimbang dengan situasi semasa COVID-19 memandangkan kluster tawar berada dalam jarak 5 km dari pekan itu. Jelas mereka pembelajaran secara dalam talian mampu kurangkan risiko jangkitan, namun keberkesanannya masih berada pada tahap yang rendah. Ibu pendidik itu adalah seorang ibu mendidik anak. Anak-anak murid kita ni, dia bawah umur. Kadang-kadang dia tak boleh tau. Isu yang kedua adalah pendidikan inklusif, di mana ia menjamin hak. Bagi menjamin hak pendidikan untuk pelajar yang mempunyai keperluan khas dan memastikan pendidikan dapat diakses oleh semua. Sekarang kita masuk kepada cabaran, yaitu cabaran global, di mana dalam dunia yang semakin global, Malaysia perlu menyiapkan generasi muda yang bukan saja cemerlang dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki kemahiran yang seperti kreatif dan berdaya saing. FPK menekankan pentingnya pendidikan yang holistik, dan FPG pula menekankan peranan guru dalam menghadapi cabaran-cabaran ini. Guru harus dilatih untuk memahami cabaran semasa dan mampu mengadaptasi kaedah pengajaran yang sesuai, serta menanamkan nilai kebersamaan dan persamaan dalam kalangan pelajar yang berbilang budaya. Kesimpulannya, dalam dokumenter ini kita telah melihat bagaimana FPK dan FPG memainkan peranan penting dalam membentuk sistem pendidikan yang berkualiti di Malaysia. FPK bertujuan untuk melahirkan rakyat yang seimbang, berilmu dan berkepribadian, sementara FPG memberi tumpuan terhadap pengembangan guru sebagai pemimpin, pembimbing, dan pendidik. Oleh itu, peranan guru pelatih sebagai pendidik generasi masa depan adalah guru pelatih yang dilatih di bawah FPG akan menjadi pemimpin masa depan yang mampu memberi impak positif kepada sistem pendidikan, menyampaikan ilmu yang berkualiti, serta mendidik pelajar menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan beretika. Harapan kita adalah agar mereka akan terus mengambil nilai-nilai yang terkandung dalam FPG dan FPK untuk memajukan pendidikan negara ke arah yang lebih maju.
Merdeka!